Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi kita bersama saya, Perabot Pertahanan Awam Nur Maizatul Akmal binti Rosmali, hos anda bagi Wejangan Santai episod 31 yang akan merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada minggu ini ialah penugasan pegawai IT. Kamilah apa untuk negara. Tamu kita pada minggu ini ialah Encik Syaharudi bin Sani dari Cawangan Teknologi Maklumat Alfa. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Tuan boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Tuan dalam perkhidmatan sebelum masuk Alfa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi mengundang saya untuk program kali ini. So, latar belakang saya daripada mula perkhidmatan saya bermula daripada tahun 2005 sebagai pembantu rendah di Sekolah Jabatan Pendidikan Wilayah Kuching Kuala Lumpur di SMK Kiara Mas Jalan Duta. So, selama hampir 4 tahun saya di sekolah itu, saya dapat untuk kenaikan pangkat ke grade N17 pada ketika itu. Saya ditempatkan di Kementerian Pelancongan Malaysia. Kementerian Pelancongan Malaysia masa itu berada di PWTC Kuala Lumpur. So 2 tahun situ saya tak lama, 2 tahun saya di situ dan saya ditukarkan ke Balai Polis Jinjang sebagai pembantu tadbir barang kes. Dan di situ pun saya tak lama juga, dalam 2 tahun macam tu saya dapat ditukarkan ke Jabatan Perangkaan Malaysia di Cawangan Kuala Lumpur. Dan selepas daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, saya ditukarkan ke Intan, Institut Tadbiran Awam Negara. Antara banyak-banyak tempat perkhidmatan saya, Intan adalah tempat yang paling lama saya berkhidmat. Hampir 9 tahun saya di situ. First saya di Intan pada tahun 2015. Saya di Intan, saya ditempatkan di bawah kluster teknologi maklumat, IMATEK. Mana Intan kita semua faham, Intan adalah Institut Tadbir Awam Negara yang melatih banyak pegawai-pegawai kerajaan untuk pelaksanaan tugas dan sebagainya. So saya ditempatkan di kluster IMATEK, menguruskan kursus-kursus ICT. Sebab kluster saya memang menguruskan ICT. So selepas daripada itu saya masih lagi di Intan, tetapi saya bertukar unit. Saya bertukar ke unit domestik penginapan di Intan Bukit Kiara dan diberi kepercayaan oleh pendaftar dan bos saya ketika itu, unit domestik Puan Juwita, untuk saya menyelaras tugas-tugas di asrama Intan Jalan Ilmu. So last position saya sebelum saya ke Alfa ini adalah saya di Intan Jalan Ilmu lah, unit domestik, menjaga asrama di sana. So di Alfa ni saya baru lagi lah, pada bulan 8, 12 hari bulan 8 saya bertukar ke Alfa dan ditempatkan di cawangan ICT lah. Okey, terima kasih Tuan sudi berkongsi tentang latar belakang Tuan. Okey, kita masuk pada topik kita, penugasan pegawai IT. Boleh tak Tuan terangkan sikit penugasan pegawai IT itu macam mana? Okey, pegawai teknologi maklumat atau kita sebut dalam skop IT ni kita panggil PTM, pegawai teknologi maklumat. Dia sebenarnya skop tugas pegawai teknologi maklumat ni mengikut jabatan berbeza-beza. Ada yang menguruskan secara langsung, ada yang menguruskan secara tidak langsung. So contohnya dalam pengurusan ICT, ada yang di bawah pengurusan pentadbiran, ada yang pengurusan strategis teknologi. So IT ini sebenarnya untuk skim IT dia ada 2 komponen sebenarnya, satu kepada teknologis, satu kepada strategis. Teknologis ni kepada teknikal, lebih kepada teknikal. Kalau strategis ni dia lebih kepada perancangan. Dia termasuklah kepada tata cara kerajaan dalam pengurusan ICT. Contohnya dalam audit. Kita biasa dengar audit kewangan, tapi kita jarang dengar tentang audit teknologi.
Sebab dalam IT ni dia ada satu audit dipanggil ISMS untuk mengaudit semua tata cara IT yang berlangsung di suatu jabatan tu. Jadi pegawai teknologi maklumat bertanggungjawab untuk memastikan semua dasar-dasar IT kerajaan dipatuhi oleh semua. Dan manakala yang menguruskan teknologis ini, mereka adalah orang yang kena cakna. Dia kena tahu tentang teknologi terkini. Mana yang membantu support service, membantu kepada semua bahagian dalam suatu jabatan itu untuk melaksanakan tugas. Khususnya dalam bidang sistem, jaga sistem dan macam-macam lagi lah. Itulah IT sebenarnya. Kalau nak tengoklah dalam penugasan IT ni mesti kena ada kemahiran kan? Betul. Wajar ke pegawai tersebut perlu ada kemahiran dalam aspek semua bidang yang dalam IT? Okey. Sebenarnya kalau ikut asasnya memang setiap pegawai IT ataupun pegawai kerajaan yang pegang sesuatu bidang tu dia mesti ada bidang pengkhususan di masing-masing. Kalau IT ni sebenarnya kita amat memerlukan orang yang berada dalam bidang IT. Dia ada latar belakang IT. Sekiranya dia tidak ada latar belakang IT sekarang ni, kita tengok masa kini kita boleh banyak pembelajaran secara tidak formal berlaku. Contohnya melalui YouTube, media massa dan sebagainya, yang rajin untuk scroll atau preview mana-mana video tentang IT dan sebagainya, mungkin mereka akan lebih advance lah. Tapi sebenarnya asasnya perlukan orang yang ada pengetahuan tentang IT. Jadi bila ada pengetahuan tentang IT ni sebenarnya dia akan lebih memudahkan. Jadi apabila diajukan soalan, permasalahan berlaku dalam sesuatu jabatan itu, pegawai IT ini boleh tangkap apa masalah yang ni, dan seterusnya dia akan melakukan penambahbaikan apa yang boleh membantu sebenarnya. Contohnya dalam penyediaan sistem. Kalau kita tengok mana jabatan kerajaan masih kalau dulu menggunakan cara tradisional, borang dan sebagainya. Jadi dengan adanya penjawatan pegawai teknologi maklumat ini, dia membantu jabatan itu untuk menyediakan satu sistem yang memudahkan cara. Contohnya sekarang memanglah orang boleh buat Google Form dan sebagainya di ujung jari, tak belajar IT pun boleh, tetapi secara sistemnya ialah kita khawatir bila kita buat sesuatu Google Form dan sebagainya itu secara terbuka, data itu boleh dicapai oleh orang luar. Maknanya keselamatan data itu tak terjaga, tak terjamin. Jadi dengan adanya pegawai IT yang dapat mencipta sistem yang lebih tersusun, yang lebih terjamin, maka data itu takkan mudah untuk didapat dari orang luar lah. Okey, macam tu cakap tadi data tu kan. Macam mana, apakah langkah-langkah yang boleh ambil untuk memastikan data tersebut tu selamat? Okey. Sebenarnya kita ada data terbuka dan data tertutup. Sebenarnya data terbuka ni maksudnya khas untuk perkongsian. Jadi kalau di suatu jabatan ni kita akan letakkan password suatu, contohnya dalam PC sendiri pun. PC kita individu sebenarnya kalau ikut tata cara ICT, kalau bukan orang yang bertanggungjawab kepada aset ICT itu, maka dia tak boleh akses. Itu adalah password yang kita ubah ikut term, 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali. Contoh macam email MyGovUC ni pun telah secure dan kita diperingatkan untuk sentiasa menukar password kita supaya orang lain tak boleh ni. Password sangat penting lah. Password ini pula perlu dijaga oleh tuan punya. Jadi kalau kita membiarkan password kita tampal di mana-mana sebagainya, orang boleh akses komputer kita. Boleh curi data dalam. Ya, betul. Saya pernah jadi pengalaman saya lah, saya cerita sikit lah. Laporan LMPT, prestasi tahunan yang berada kepada dalam PC yang ketua pembantu takbir. Tetapi biasalah kalau orang lama ni, orang yang dah ni dia tak berapa nak ingat password dia, jadi dia akan tulis. Dia tulis, tapi silapnya tu dia tulis dan dia tinggalkan password tu di PC. Jadi bila datang orang yang tidak
amanah ini yang cuba untuk buat sabotaj dan sebagainya, dia akan cuba masuk. Dan pernah berlaku masuk dan dia mencetak laporan prestasi itu dan disebarkan kepada kaki tangan. So tindakan itu telah dikenalpasti oleh ketua jabatan tersebut dan tindakan telah diambil. Jadi dari segi IT-nya kita faham sebenarnya password itu sangat penting. Kita kena menjaga password kita itu sebenarnya. Kalau kita terlepas kepada password itu kepada orang yang tidak bertanggungjawab, maka data kita tu akan tersebar. Lagi-lagi kalau kita ni dari segi skim pentadbiran, pengurusan pentadbiran, orang memang cemburu dengan kita sebab kita ni pegang banyak benda. Jadi maksudnya daripada pihak pengurusan akan serah kepada kita dan kita bertanggungjawab untuk memastikan maklumat yang ada tu kita jaga dengan baik. Tapi kalau kecuaian dan sebagainya yang berlaku, itulah maknanya orang akan mudah dapat ini dan kebocoran maklumat akan berlaku. Ini kepentingan password itulah sendiri. Okey. Apakah alat atau perisian yang digunakan untuk diagnosis dan penyelesaian masalah IT? Okey, macam di Intan kita pernah buat satu kursus tentang data science. Kursus data science ni sebenarnya adalah kursus yang yang boleh disertai oleh orang yang memang IT, yang belajar tentang bahasa sistem, yang dia melibatkan kod. Dan bila dia melibatkan kod, jadi dia perlu membuat coding yang tertera lah yang biasanya dibuat. Dan data science ini mengajar macam mana pegawai IT itu untuk membaca kod tersebut. Sekiranya satu sistem itu bermasalah, contohnya macam yang berlaku di bank-bank baru-baru sebelum ni kan, CIMB contohnya. Jadi pegawai yang mempunyai pegawai IT yang mempunyai sijil dalam bidang data science ni, dia akan membaca kod-kod yang orang ceroboh dan sebagainya. Jadi pengetahuan tentang kod ni, data science memang dilatih, sentiasa dilatih. Kadang tak semua orang yang belajar IT dia faham tentang kod. Dia tengok juga itu pegawai IT yang boleh tidak main kod ni. Tak semua orang faham kod, ya, betul, kod tersebut. Betul. Okey. Bagaimana kita nak contoh IT ni kan, ada tak projek-projek yang diorang join? Okey. Sebenarnya IT ni banyak sekarang ni, negara kita, dasar negara kita sekarang ke arah AI. Jadi banyak inovasi yang telah dilancarkan oleh kerajaan untuk menggalakkan penjawat awam supaya melakukan inovasi dalam perkhidmatan. Contoh idea-idea itu, contohnya Alpha sendiri saya tengok ada membuat satu sistem yang menang baru-baru ini tentang projek pantai itu kan. Jadi saya tengok benda tu suatu benda yang baik, sebenarnya bagus. Dan teknologi yang digunakan itu dapat selaraslah dengan apa yang dasar negara itu. Jadi projek-projek macam memudahkan kerja-kerja pengurusan pejabat itu memang sentiasa ada. Contohnya dalam kerajaan sekarang ini kita ada DDMS. DDMS ni adalah sistem filing. Mungkin dekat Alpha kita belum didedahkan tentang DDMS ni. Tetapi di jabatan-jabatan lain kita dah tak menggunakan sistem tradisional. Contohnya filing secara tradisional. Semua dokumen-dokumen kerajaan telah direkodkan, disimpan di dalam sistem DDMS. Dan DDMS ni ada server yang disimpan itu. Jadi berapa banyak surat yang berada dalam sistem tu, dalam file itu, dia tidak jadi isu. Jadi kita tak perlu, maknanya dari segi penjimatan, kita kalau tradisional ni kita kena ada store untuk simpan file dan kita kena beli file. So, bila dah cukup tempoh dia tinggi dia itu berapa bilangan suratnya, kita kena tutup file tu. Dan satu masa kalau kita pandukan kepada JPR, jadual pelupusan rekod, kita kena lupuskan rekod-rekod tersebut. Jadi proses kerja tu macam panjang. Jadi bila ada sistem DDMS ini, semua surat-surat itu dimasukkan di DDMS. Jadi seorang contohnya macam saya merekodkan satu surat dalam sistem DDMS.
Puan sendiri boleh mencapai surat tersebut. Sekiranya dalam DDMS itu dikategorikan sebagai fail terbuka. Maksudnya kalau puan sendiri nak buat surat menggunakan nombor fail tersebut, boleh capai daripada DDMS untuk fail tersebut. Dan puan sendiri boleh baca. Kalau zaman dulu, saya ingat masa saya di Kementerian Pelancongan, kita menggunakan fail float. Float ni fail timbul yang kita kena rolling setiap bilik pegawai. Seorang pegawai baca, lepas tu dah sign, pergi tu. Jadi fail ni dia satu ketika kita kata, mana fail ni pergi ya? Kita tak tahu mana arah dia pergi dah. Pegawai kita dah letak, nanti dulu saya baca kemudian. Jadi bila dah dia timbun, dia dah tak tahu fail yang mana. Jadi kita mencari fail, tak tahu fail tu bergerak ke mana. Jadi masalah untuk kita rujuk fail tu balik. Jadi dengan ada di DMS ini, pegawai yang berautoriti, yang mempunyai aksesnya, dia boleh capai fail tu, dia boleh tahu surat dia. Jadi dia tak perlu menunggu orang menggunakan fail tu nak dapat bilangan surat. Jadi dia terus dapat daripada sistem DDMS tu. Sistem inilah satu yang sangat bagus yang telah digunakan oleh kerajaan sekarang ini untuk merekodkan surat dan sebagainya. Maknanya sekarang ni semua tak semualah yang dah guna DDMS tu ada je yang. Ya, betul. Saya tengok masih ada lagi lah yang belum mencapai 100% lah dalam urusan tu. Kamilah Alba untuk negara. Boleh tak Tuan cerita sikit apa maksud keselamatan cyber tu? Okey, keselamatan cyber. Sebenarnya sekarang ini kita berada dalam dunia maya. Semua benda teknologi di hujung jari dikatakan. Jadi keselamatan cyber ini macam di agensi kerajaan, dia ada dasar-dasar ICT yang perlu dipatuhi. Dia kerana apa? Kerana keselamatan cyber itu sendiri. Banyak orang luar cuba menceroboh kita punya sistem kerajaan, dan benda ini benar-benar berlaku. Semasa saya di Intan, saya pernah mengendalikan satu kursus keselamatan cyber di bawah Kluster Imatek. Jadi saya berkesempatan untuk join kursus tu. Dan apa yang dipamerkan oleh penceramah saya pada ketika itu, iaitu Encik Azman, tak silap saya, dia menunjukkan berapa kerapnya sabotaj itu berlaku. Maksudnya ini bukan di Malaysia saja, di dunia. Jadi dia ada skrin yang menunjukkan, dia detect mana negara yang sedang membuat hacker yang sedang cuba. Hacker yang sedang cuba nak masuk kita punya ni. Apa yang saya tengok pada framework dia tu, kekerapan itu kadang-kadang tak masuk di akal. Laju sangat. Maksudnya setiap saat, setiap waktu memang akan ada. Memang lampu dia akan blink macam tu. Jadi maksudnya memang ramai sangat yang masa kini yang ada knowledge tentang hackers ni, dia cuba untuk ambil data daripada, dan kerajaan kita pun pernah kena. Jadi tindakan daripada agensi kerajaan kita mampu, dan PDSA tak silap saya itu menyekat benda tu. Alhamdulillah lah kita ada firewall yang bagus. Jadi dia dapat detect, dan semua maklumat telah tak dapat dicapai lah, dan kita dah sekat dululah benda itu. Jadi benda-benda ni satu ancaman yang sangat-sangat bahaya kepada negara. Jadi dasar negara, dasar ICT negara mementingkan juga tentang keselamatan cyber. Itu sebabnya kalau kita tengok, kita setiap tahun kita kena sign dokumen ICT, pematuhan ICT. Jika ada pelanggaran dan sebagainya, kita boleh dikenakan tindakan tertib. Itu dari segi keselamatan cyber yang ada lah. Okey Tuan, kita kat sekarang ni Alpha, ada tak kursus-kursus yang dijalankan untuk mereka yang anggota atau orang awam yang nak join, nak tahu macam mana ICT, IT, ada tak? Okey, kita di cawangan IT di Alpha ini sentiasa ada kursus yang kita sediakan.
Kursus ini kita terbagi kepada dua, untuk yang profesional dan sokongan lah. Maknanya level dia. Kalau terlalu detail sangat, nanti takut level yang tak boleh kecap, nanti tak faham. Betul. Itu. Jadi ada yang peringkat-peringkat yang secara asasnya yang perlu difahami. Contohnya macam kursus pengetahuan tentang keselamatan cyber, kursus pengetahuan tentang pengurusan teknologi, macam mana nak menguruskan Microsoft Office, macam mana nak memudahkan. Kadang-kadang kita menggunakan Microsoft Office, tapi kita tak tahu tips and tricks dia, macam mana yang boleh memudahkan kita. Jadi kursus-kursus ini kita akan jalankan di Alpha, yang membolehkan semua, tak kira lah daripada skim pentadbiran atau skim KP untuk join dan sebagainya. Dan saya juga difahamkan sebelum ini Alpha pernah membuat kursus tentang media sosial, Twitter, tentang TikTok dan sebagainya. Itu suatu benda yang bagus, kan? Benda yang itu, sebab zaman sekarang ini orang akan tengok benda tu lagi daripada tengok sok khabar ke sebagainya, kan? Sekarang semua nak tengok media. Jadi benda-benda macam ni lah, penyampaian maklumat itu akan lebih. Dan kursus-kursus inilah yang kita kena selalu buat supaya warga Alpha terdedah tentang penggunaan IT. Sambil itu kita juga memberi kursus kesedaran tentang penyalahgunaan teknologi, supaya tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar peraturan kerajaan, melanggar peraturan-peraturan Alpha sebagainya lah. Okey, Tuan, kita pun dah di penghujung rancangan. Boleh tak Tuan bagi wejangan adalah sebentuk nasihat. Boleh tak Tuan bagi nasihat sikit kepada para penonton tentang penggunaan IT yang sebetulnya? Okey. Saya nak menasihati kepada semua kalangan awam, tak kiralah di Alpha atau di mana-mana. IT ni sebenarnya teknologi kita yang kita gunakan adalah memudahkan kita untuk menguruskan sesuatu kerja kita. Jadi kita gunakanlah teknologi ini sebaik mungkin. Jangan ambil separuh-separuh. Teknologi ni kita perlu rasa semua. Jadi kita jangan jadi orang yang ketinggalan dalam teknologi. Dasar negara sekarang ini pun kepimpinan negara kita menggalakkan teknologi. Jadi walaupun kita diberi kebebasan menggunakan teknologi, tapi kita masih ada nilai-nilai murni yang kita kena patuhi, yang kita kena ikut. Kita jangan ambil kesempatan terhadap teknologi yang diberikan kepada kita dan akhirnya akan mengakibatkan rosak semuanya. Okey. Terima kasih Tuan diucapkan kerana sudi hadir ke rancangan Wejangan Santai pada minggu ini. Sebarang bentuk pertanyaan, aduan dan idea boleh hantar ke email proalphabangi@civildefence.gov.my. Teruskan sokongan anda dengan cara follow, like, komen, share dan subscribe. Sekian daripada saya, Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha untuk negara. Kamilah Alpha untuk negara. Tetamu kita pada minggu ini ialah Encik Syahrudin bin Sani dari Syahrudi. Sini Syahrudi. Tuan boleh ceritakan sikit pasal keselamatan cyber. Ada tak pengalaman Tuan? Macam mana soalan dia? Kamilah Alpha